Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni ialah hari Selasa. So ada kata yes betul hari Selasa dan 14 hari bulan dan 15 hari bulan besok iaitu Selasa dan Rabu ni kita akan ada Fed meeting iaitu di US, di mana kalau ikutkan kita dah pagi, dia orang pun malam. So malam kita nanti, so pagi dia orang, pagi depa. So meaning dia akan meeting, Fed meeting. So mula kita akan tengok malam besok barulah kita akan ada interest rate. Aku kata punya data. So meaning macam interest rate akan terus naik. Bila interest rate akan naik, apa yang akan berlaku? Dolar akan strength dan Bitcoin akan lagi drop. Bukan Bitcoin dia, komoditi lain akan drop. Sebab apa? Dolar tengah strength. So apa-apa nanti kita akan tengok di Bitcoin apa yang dah berlaku semalam dan apakah akan berlaku lagi untuk dua hari ini. So expectation kan untuk Bitcoin dan altcoin yang lain akan drop lagi untuk hari ini. Drop sampai mana? Kita akan tengokkan di chart. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke kuartal kita punya trading view untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So dalam tempoh 24 hours kali ni pukul 7 pagi 6.55 so 1 jam 10 minit lagi. Total market currently macam cakap di live semalam kita berada di bawah 1 trilion market. Kalau ikutkan tahun lepas tahun bulan 2021 kita meraihkan Bitcoin kata capai total ataupun total crypto maknanya total market capai 1 trilion market first pertama kali dalam kuartal market history. So kali untuk tahun ni kita drop balik below 1 trilion. So 955 bilion sahaja yang tinggal daripada 1 trilion lebih. So total volume volume meningkat dengan drastik semalam iaitu 150 bilion atau juta trilion lebih dalam 150 tu. Kemudian tengok BTC dominan sedikit dropping ya. BTC dominan sedikit dropping daripada 47 ke 45.8. Disebabkan apa? Kita tengok Ethereum melakukan kejatuhan yang drastik semalam and Ethereum naiklah daripada 13 naik sampai 15. Tak silap aku 13 14 tu. Naik orang kata dalam 2 ataupun 3% untuk Ethereum. So secara summary pergerakan semalam kita tengokkan total market drop sebanyak 12%, tapi apa yang kita remark ni adalah volume yang tinggi 85% semalam. Sebab tu kita tengok kuartal candle yang kata rate yang panjang ke bawah. So tengok harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana 22.7 ataupun hampir 22.8. Kalau ikutkan pagi semalam kita masih lagi berada di 7. Now kita pagi ni berada di 22. Kat manakah next support? Ikutkan secara live semalam sudah terangkan, tapi pagi ni saya akan tunjukkan lagi ke anda manakah support resistance dan ke manakah arah pergerakan market dan apakah most likely akan berlaku di Bitcoin. So Bitcoin untuk dalam tempoh 24 hours semalam 16%. So dah memang rare nak tengok 16% dari Bitcoin ni, iaitu mostly kita akan tengok ke 10k range punya pergerakan Bitcoin. So 16% untuk Bitcoin dan tengok Ethereum juga pergerakan sama almost dalam 17% untuk Ethereum. So kalau altcoin lain akan lebih kurang sama juga dalam belas-belas. Tengok BNB 14, Cardano 10, SRP 11.6, Solana 12, Dogecoin 17, Polkadot 98, BTC kuartal 16%, Tron 17. So mostly semua pergerakan lah kuartal berbelas-belas persen. So itulah yang market yang berlaku semalam. So untuk hari ni kita akan tengok di kuartal di chart, iaitu tengok BTC USD currently berada di mana. So secara review semalam kita ada pattern bullish iaitu wedge. Currently kita dah lost position wedge ni. So position wedge ni tak akan delete, biarkan dulu sebab apa ada potential untuk berlaku fake out dan masuk balik. Sekiranya kita tengok Bitcoin recovery balik masuk dalam wedge binding, kita akan nampak ada opportunity untuk Bitcoin tu push price untuk break trendline ni, dan break trendline ni ada opportunity untuk kita buat higher low kita yang legit iaitu dalam kawasan dalam 49 ke 50. So itulah potential boleh berlaku. Tak apa-apa, itu data tu tak ada lagi. Nanti kalau dah aku kata data tu ada dalam market dalam chart, nanti Zul akan tunjukkan dah. Cuma dia hanya bagi tahu lebih awal. So untuk pergerakan hari ni, apakah yang kita tengok? Currently untuk Bitcoin kita ada major support kita di kawasan 20k dan kita currently berada di last minor support, iaitu kalau ikutkan sini antara 24 dan 22. Kenapa tu kata 24 dan 22 adalah support? Berdasarkan semalam ikutkan live pun tu dah terangkan, ikutkan review pagi pun kita tengok, kalau ikutkan di 4 hours kita nampak ada consolidation kawasan ni. So ini adalah kuartal minor support dan resistance untuk Bitcoin. Currently 22 ni sebagai support, 24 kita dah lost pun position 24. Currently Bitcoin berada di 22. Sekiranya Bitcoin lost position 22 ini,
22.5k, meaning no more kata support di bawah, iaitu net support kita supposedly di kawasan 20. So berdasarkan kata CPI, customer customer index tu kena tengok kuartal di US naik, kemudian kita akan tengok juga untuk hari besok ada interest rate akan dinaikkan. Sebab apa? Kuartal inflation naik, CPI teruk, so interest rate akan dinaikkan. Bila naikkan, apa yang berlaku? Kita akan nampak another strength dalam Bitcoin dan another strength dalam dolar. Dan apa yang berlaku bila dolar strength, komoditi lain, Bitcoin, gold, oil semua akan sikit drop. So apa kita tengok adalah Bitcoin akan drop. Sebab apa? Dah tak ada support di kawasan ni. So net support loss kawasan 22.5 ialah 19.6 ataupun lebih katalah 20k, iaitu all time high last bulan, iaitu tahun 2027. So itulah kata yang berlaku di Bitcoin. So mostly kita tengok untuk hari ni, dalam masa 1 jam kita tengok lah almost dah kekiranya hari ni daily ataupun dalam masa 1 jam lagi kita dapat candle ni close below yang ni. So inilah confirmation kita mau drop bawah. Mungkin kita akan ada untuk pagi ni ada sedikit rebound untuk atas sebelum dia drop, tapi pun inilah confirmation kalau break 22 ni secara daily, kita confirmation untuk drop 20. So adakah bila nak start buy? So bagi Zul, 20k adalah Zul akan start DCA untuk bulan ni. So apa-apa Zul akan tengok dulu, ikutkan juga Zul ada range 26 dan kuartal 15k. Cuma untuk kejatuhan yang first ni Zul akan tunggu di kawasan 20 dan Zul akan grab buy dulu di kawasan 20 sedikit untuk DCA. Disebabkan apa? 20 adalah kata strong kata support, macam mana kena 29. So hopefully dia akan bounce. Sebab apa? Kita sekiranya bounce, kita akan nampak sedikit release bounce ke atas. So apapun untuk ni anda beware. Sebab apa? Kita ada monitor channel. Kalau wedge kita dah tak kuartal dah breakout, sebab ni kita monitor wedge ni. Kita monitor channel. So channel ni apa yang berlaku untuk semalam yang tunjukkan kita dah pun breakout below middle channel, iaitu di mana sebelum ni kita bermain price itu bermain dalam kawasan upper channel walaupun downtrend. Currently untuk disebabkan yang ni sekiranya daily ni close below bawah ni, meaning kita akan nampak apa yang berlaku, price itu akan potential untuk dalam minggu ini kita akan nampak price akan main below channel ni. So below channel tu sampai mana? Yes, kita ada 20k dan sekiranya kita lost position di 20k. So sebelum kita reach lost 20k, kita akan tengok Bitcoin akan bermain dalam kawasan ni, kemudian akan drop di kawasan 20k, dan sekiranya bawah lost position 20k seperti mana Ethereum lost dia punya all time high di 1.4 1.3k. Currently Ethereum pun dah berada di 1.2k. So kat manakah dia punya support? Nanti kita akan tengok kan. So sekiranya Bitcoin lost position 20k, kat manakah kita punya net support yang strong untuk Bitcoin? So net strong untuk Bitcoin mostly kita akan tengok sikit, ada gini minor saja. Kita akan tengok yang ni. Kemudian next major adalah kita yang ni. So ialah minor dan major. So inilah major, kita akan remark kan kalau ring major. So meaning yang kuning ni adalah minor. So minor ni kita akan lock. So meaning apa yang berlaku? Sekiranya kita lost position di 20k, minor support untuk di Bitcoin ialah di kawasan 17 dan major di 23. So meaning secara mudahnya kalau pagi ni kalau kita lost minor 22, meaning tak ada mercy dah untuk Bitcoin akan drop dalam 20k. Dan sekiranya weekly close below 20k, meaning kita akan drop ke kawasan 17k minor dan kuartal major di 13k. 13k align dengan kita punya bottom untuk Bitcoin, iaitu 83% dropping kuartal secara market ataupun atau circle market. So itulah yang boleh berlaku dalam chart di Bitcoin. Tu kita akan tengok. So yang ni biarkan tu, nanti apa itu expected mungkin ada rebound tu biarkan. Currently kita akan tengok price more akan drop ke bawah. So even di Bitcoin currently kita tengok push price kita ada satu rebound, kita dah ada semua rebound. Memang ini adalah hanya minor support saja, dah ada sikit rebound sampai ni. Ini dah juga dari minor resistance, dah rebound balik. So mostly tu akan tengok price tu akan more break ke bawah. So kalau 4 hours dah break, daily pun break, so ini kita be ready saja untuk hari ni ya 20. Dan memang dekat untuk minggu ni kita akan dapat di 20 disebabkan data-data kita CPI dan juga untuk esok hari ni ya, malam ni 14 dan 15 hari bulan adalah Fed meeting. Kerana kita tahu berapakah interest rate akan dinaikkan. Kalau ikutkan setiap meeting dia akan naikkan 0.25, tapi yang bulan lepas dia double daripada 0.25 naik sampai 0.5. So daripada kuasa 0.25% interest di US, currently dah 0.75%. So sekiranya minggu ini ataupun hari ni 14-15 Fed meeting, so expectation kan dia akan naik lagi 0.5. So meaning daripada 0.5 tambah 0.75, meaning dia akan jadi berapa? 1.2, betul tak? 1.17. Matematik nak congak pun tak, kata dah tak dapat nak fikir lah. So 0.75
0.75 kita tambah dengan 0.5. So meaning berapa? Interest rate di US akan jadi 1.5. So meaning akan dolar akan strength sikit, turun sikit, Bitcoin akan drop. So mostly minggu ni seperti kita akan jumpa di kawasan 20k. Persoalannya, adakah 20k akan ada rebound? Yes, ada potential untuk rebound dan ada potential juga untuk drop. So apapun, di 20k Zul happy untuk DCA masuk untuk di Bitcoin, iaitu di 20k. Sebaik saja Bitcoin hit 20k, Zul akan start DCA, first DCA Zul selepas berapa bulan? Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan bulan 6. Selepas 8 bulan pembelian yang pembelian tu yang pertama selepas 8 bulan dalam bearish market. So inilah Bitcoin, tu akan DCA untuk buy di Bitcoin di kawasan 20, dan kalau drop lagi tu akan tengok look around untuk kawasan 17 untuk miner dan kuartal di 13. So itulah tu akan DCA untuk di Bitcoin. So itulah di Bitcoin. So di Ethereum kat mana pula? So di Ethereum sama juga seperti di Bitcoin. Currently kita ada major support sebelum ni, iaitu 1.3 ataupun lebih kurang dalam kita tengok all time high dia. Jadi kita akan tengok balik di daily. Di daily all time high yang sini, sebenarnya di daily kalau ikutkan kita dah lost position ni di daily punya yang ini tu akan letak balik ke atas sikit yang ni. So inilah daily punya, inilah daily, kita akan ambil bottom je 1.4. So inilah kuartal daily punya all time high di Ethereum. 1 point dah pun lost, cuma currently kita ada miner. So yang monitor lah miner, ini miner, kemudian di 1.2 dah pun lost. Kali kita berada di mana? Berada di 1.1. So another miner kita boleh monitor dekat yang ni. So ni ialah kota yang kuning ni adalah miner saja. So miner tu memang tak kuat pun, even kita dah lost pun. So untuk major support untuk Bitcoin currently adalah berada di mana? Major Bitcoin adalah berada di kawasan 917 yang ini dan juga yang ini. So ni adalah kuartal strong support untuk di Ethereum tu. 972 dan 830 adalah kita punya strong support. So meaning kat manakah tu nak buy? So akan tunggu di kuartal Bitcoin. Bitcoin jatuh 20, kita akan nampak Ethereum possible boleh dapat dalam 1k per Ethereum. So sama juga di Ethereum tu akan start buy selepas 8 bulan, lebih daripada 8 bulan maknanya, sebab dah lama tu tak buy Ethereum. So dua coin ni Zul akan buy dulu. So minggu inilah minggu yang very excited. Walaupun Zul lost position banyak apa, Zul ikutkan pagi ni, kalau ikutkan semalam Zul serai live, Zul dah kongsi kan, anda boleh tengok live semalam. Even live tu ada 2-3 sikit sebab per connection loss. So malam ni ataupun pagi maknanya Zul dah loss dalam 75%, dan sekiranya Bitcoin drop lagi, expectation Zul punya percentage akan naik almost dalam 80% loss, negative profit. So itu hanyalah value saja yang berkurang, asset tu tak pening, asset tu akan bertambah balik, value akan datang, hanya give and time saja. So apa yang Zul akan fokus ialah Zul akan fokus buy more kata untuk DCA ataupun reducekan Zul punya average untuk Bitcoin dan kata altcoin yang lain. So Ethereum Zul akan look for 1.k ataupun kalau ikutkan kat sini Zul boleh zoom out sikit untuk anda. Untuk miner kata berada di 1.152 dolar ke 977 dolar. So apapun tuan kat dalam 1k, whatever Ethereum sudah 1k, so apapun itu bergantung pada Bitcoin. Kalau Bitcoin touch 20k, kemudian Ethereum berada di 1052 ni, taklah Zul akan buy saja. So itu bergantung kepada price market untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin dah 20k, kat mana masa itu Ethereum Zul akan buy. So apapun most likely kita akan tengok Ethereum dah pun loss 1.2. So now kita akan tengok kat mana kita akan tengok kata net resistance, even minor resistance untuk Ethereum pun daripada 1.2 ni adalah berada di 1k. So most likely Ethereum akan drop 1.k untuk minggu ni, dan most likely untuk Bitcoin akan drop ke 20k berdasarkan data-data yang Zul share tadi. Sebab apa, kita ada lagi interest rate akan dinaikkan. So memang dah berlaku. So mostly kita akan tengok drop, dan meaning lepas drop ke 20 meaning dah tak akan ada kata news yang penting sangat. Meaning apa berlaku, kita akan tengok price tu akan start rebound balik 20k. Rebound tu retrace sampai mana nanti kita akan monitorkan, kita akan tengok step by step. So apapun kita tengok ada potential dari 20k, nanti kita ada potential untuk rebound, untuk test balik ini. So kita breakout yang ni, yang dulu buy sebelum ni, untuk buat sebelum ni lah ni. So meaning 20k kita ada potential untuk rebound sini. Sebelum kalau breakout ni kita akan regain balik ni atas, di mana ini ada potential. Sebab apa, kita masuk balik dalam wedge, ataupun kita hanya breakout ni retest dan drop balik ke bawah untuk buat another lower low ke kawasan, iaitu test dalam 13k.
So apapun data tu belum berlaku, kita akan step by step dulu kita tengok. So apapun untuk Bitcoin currently kita akan tengok drop dalam 20k dan ada possible untuk ada rebound di kawasan 26. So sekiranya ada sampai kawasan ni ada recreation apa yang Zul masuk di Bitcoin dan Ethereum kuartal di bila 20 dan 1k untuk 20 di Bitcoin, 1k Ethereum, Zul akan exit position possible di atas ini. Kalau ada momentum naik atas lagi, Zul akan holding lagi untuk long term. Kalau tak ada dah, Zul akan exit market balik dan Zul akan ambil modal dan profit dan Zul akan tunggu untuk buy di lower. So itu saja plan Zul untuk bearish market ni, dan whatever price antara 26 15k Zul akan DCA untuk setiap bulan. So itulah untuk Bitcoin. So di ruangan komen ikutkan ada yang tanya tak ada tanya pasal apa Matic.Solana Matic. So ada yang tanya aku kata Cairo Explorer. So tanya Matic Explorer, Matic.link Solana. So senang je untuk altcoin selain Ethereum. Altcoin selain Ethereum anda target 98% drop. So macam mana anda pergi ke chart, contoh kita akan buat sikit Matic, contoh kita akan Matic. So Matic contohnya Matic mana Matic. Alright, so Matic adalah kuartal coin yang memang Zul aim untuk buy long term juga. So Matic juga akan ditargetkan 90%, currently berada di 95. Anda boleh target at least 95. Kalau ikutkan Bitcoin drop 20, kita ada possible untuk sampai 20 sen ataupun 16 sen. Tapi dalam bearish market ni ada possible anda boleh aim at least 95% dan kuartal terbaik adalah 98%. So 95% untuk Matic adalah berada di 15 sen dolar. 98% kuartal Matic akan berada di kawasan 5 sen dolar. So itulah kuartal price yang terbaik. 15 sen ke 5 sen dalam Matic adalah good risk and reward. So kalau ikutkan nak dapat, kalau siapa yang masih baru, alam boleh tunggu price ni. Kalau anda dapat rezeki, anda akan dapat 5 sen. Tu 5 sen untuk Matic dalam dengan 10,000 coin, hanya anda perlu mengeluarkan kuartal $500 darab dengan 4.3 tu hanya RM2,000. So RM2,000 tu anda boleh buat kata invest duit yang anda expectation kembali. Kalau drop dia akan ada loss RM2,000, tapi sekiranya anda untung at least price tu kembali balik ke all time high naik buran iaitu dalam $3. So tadi kalau anda ada 10,000 coin darab dengan kata $3, 2.90 untuk auto high di Matic darab dengan 10,000 mini anda akan RM29,000 $29 dalam ringgit Malaysia 4.3. So mini anda akan dapat 124. So dengan 2,000 anda boleh dapat $124. So risk and reward tu berbaloi. So invest yang duit yang anda expectation kan boleh loss di Matic. Kalau anda nak, yes, investkan 2,500, dapatkan 10,000 coin kalau harga 5 sen. Kalau projek ni gagal, anda loss 2,500. Tapi kalau anda next bulan Matic naik balik, anda boleh dapat dalam 124 daripada yang dua tu. Risk and reward itu adalah berbaloi. So setiap investment kira risk and reward je. Berapa yang anda boleh loss, anda kata loss dalam market, dan berapakah anda ROI yang boleh anda dapat at least minimum dalam kuartal market. So apa pun dalam mana-mana altcoin anda aim saja 95% dan ke 98%. The best ialah 98% untuk bearish market. Current kuartal momentum pun ada possible untuk 98% untuk semua altcoin. Dan bercakap altcoin juga akan ada banyak, angkatan 70%, 60% akan lupus. So Luna dah lupus, even yang kuat pun dah lupus. So yang lain-lain yang kecil tu kita tengoklah macam mana, adakah lupus tidak. So banyak, setiap kali bearish market banyak altcoin yang luput. So apapun untuk kali ni Zul akan aim untuk Bitcoin dan Ethereum untuk minggu ni. Zul akan fokus untuk Bitcoin dan Ethereum. So most likely Bitcoin sebenarnya akan lost position. Kita akan nampak pun untuk di daily dalam masa 50 minit lagi kita keluar, dan untuk daily pun dah lost sebenarnya ikut dia 4 hours. 4 hours pukul 8 lagi kita akan keluar dalam masa 49 minit. Memang kita akan loss seminggu ni atau hari ini, maknanya pagi ni mungkin kita nampak price terus 20. So kini price tu drop 20, kemudian kita tengok apa berlaku. Kita tengok CPI, tengok aktivitas masih belum release. So mungkin Zul holding lagi di bawah tu. Itu berdasarkan data untuk pagi ni. Kita tengok dulu, kita ikutkan, kita akan dapat internet. Hopefully ada sedikit aku kata consolidation kawasan ni, dan kita akan nampak news drop. Kalau price tu terus drop di kawasan 20, kemudian kita tengok interest rate aku kata belum lagi, data tu belum release. Tu ini kita holding dulu sebab apa, ada potensi dia akan drop lagi below. So itulah untuk Bitcoin. Apa pun Zul akan sharekan sentiasa. Untuk siapa yang Discord channel, Zul akan sharekan bila Zul buy. Tapi juga 20 dan 1k untuk Bitcoin dan Ethereum adalah Zul punya aim currently. So ada buy atau tidak, itulah position. Tapi Zul akan buy sedikit. Dan sekiranya data-data yang kata Zul nak tu tak keluar lagi, Zul akan holding dulu pembelian Zul. So apa pun Zul akan updatekan sentiasa di
Discord channel yang join YouTube membership. So siapa nak dapat update tu boleh join YouTube membership. Dan kalau nanti Zul akan share juga di Facebook. Kalau Zul sempat lah. Kalau Zul sempat, Zul akan share kan. Dia kata bila Zul buy dan bila buy atau tidak 20k untuk Bitcoin, 1k untuk Ethereum price itu berada. Nanti Zul akan update ke anda. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda next review. InsyaAllah review malam ni Zul akan buat pukul 10 malam juga. Hopefully internet tak kata mengganggu lah. Kan semalam 3 kali Zul terpaksa relive disebabkan internet Zul lost connection. So itu guys, apa pun minggu depan barulah fiber datang masuk. So hopefully akan fix dia punya isu kata line. So guys, 20k 20k Bitcoin, 1k Ethereum adalah most likely apa yang kita akan tengok dapat minggu ni. Consider first entry ataupun first DCA position kita yang terbaik untuk selepas 8 bulan. Guys, itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda di next review dan live. Assalamualaikum. Bye bye.